Temui saya dalam rancangan Game Changer apabila teknologi bertemu sukan. Sukan sepak takraw adalah salah satu sukan yang popular di Malaysia dan juga di Asia Tenggara. Antara sebab sukan ini seronok ditonton bila melihat aksi akrobatik pembunuh killer merejam bola ke pihak lawan. Sebut saja legenda sepak takraw Malaysia seperti Adnan Saidin dan Rehan Muhammad Din, aksi libasan mereka pasti menggerunkan pihak lawan. Sukan sepak takraw dahulunya dikenali sebagai sepak raga. Raga adalah bakul yang diperbuat daripada rotan. Bola sepak raga diperbuat daripada rotan dan dimainkan secara bulatan dengan menimbang secara berkumpulan. Pemain akan menguji kecekapan dengan menyepak, menanduk, mendada atau melutut bola raga dan menghalangnya daripada jatuh ke tanah. Takraw adalah sukan yang berada di tahap membanggakan bagi negara kita. Sukan takraw telah mencipta sejarah apabila menyumbang emas dalam Sukan Asia 2018. Hari ini, sukan sepak takraw telah melalui evolusi moden sesuai dengan permintaan penonton dan penyiaran di televisyen. Pada tahun 2017, sukan sepak takraw menggunakan video bantuan pengadil atau VAR, Video Assist, untuk pertandingan di Sukan C ke-29 di Kuala Lumpur. Ia adalah anjakan baharu kepada sukan sepak takraw yang dahulunya dianggap sukan tradisional dan bersifat asas. Dahulu, penentuan bola sama ada masuk atau keluar garisan ditentukan oleh pengadil garisan yang ditempatkan di setiap sudut gelanggang. Namun, dengan penggunaan teknologi pengadil bantu, pemain boleh merujuk semula keputusan pengadil dengan memohon tontonan video. Kita dapat melihat bagaimana gabungan teknologi dalam sukan memberi manfaat kepada banyak pihak, khususnya atlet, jurulatih dan juga penonton. Sukan sepak takraw yang asalnya dulu bermain secara bulatan kemudian bertukar dalam gelanggang. Kaedah-kaedah latihan turut dibantu dengan penciptaan teknologi untuk mempertingkat prestasi pelatih sukan. Kini, sukan takraw telah berevolusi dengan wujudnya teknologi VAR untuk pengadilan. Teknologi pengadil bantu VAR berbeza daripada sistem Hawkeye yang digunakan dalam sukan tenis dan badminton. Konsep VAR ialah mempunyai mod ulangan untuk menentukan sama ada bola telah melepasi garisan atau tidak. Dalam permainan sepak takraw, gerakan menghadang, aksi servis dan smash juga boleh dirujuk kepada VAR. VAR akan membantu membuktikan situasi bola daripada pelbagai sudut. Jadi, keputusan dibuat terutamanya oleh pengadil dan pengadil VAR seperti dalam hoki dan bukan seperti dalam badminton atau tenis di mana keputusan dibuat secara automatik selepas melihat Hawkeye. Terdapat pergerakan atau cara permainan sepak takraw boleh menyebabkan kecederaan kepada pemain-pemainnya. Pergerakan bola daripada satu pemain ke satu pemain juga amat laju dan ada kalanya membahayakan. Sungguh pun material bola sepak takraw diperbuat daripada plastik yang diperakui selamat, namun pemain-pemainnya masih terdedah terhadap kecederaan sekiranya ia berlaku berulang kali, khususnya di sport yang sama.
Dalam situasi menanduk ketika latihan, setiap pemain dianggarkan menanduk bola sepak takraw sebanyak 300 kali. Ia boleh memberi impak dan boleh membahayakan jika ia tidak dikawal. Ramai pemain sepak takraw akan memakai kain dan diikat di kepala atau disebut sebagai bandana sebagai pelapik untuk mengurangkan kesakitan kepada kepala mereka. Namun, mengikut kajian Dr. Nasrul Hadi Johari, bandana sedia ada yang digunakan oleh kebanyakan pemain tidak sesuai dan boleh menyebabkan kecederaan otak yang traumatik. Ketika perlawanan, pemain sepak takraw biasa sahaja untuk menerima bola daripada pihak lawan dengan kelajuan sekitar 50 ke 60 km sejam. Bahkan ada bola yang daripada pihak lawan dengan kelajuan boleh mencapai 70 ke 80 km sejam. Memang laju. Keadaan yang membahayakan ini memberi satu inspirasi kepada jurulatih terutamanya dan kepada kami selaku komuniti yang membangunkan teknologi sukan untuk menyediakan suatu kelengkapan sukan yang lebih baik. Tapi apakah teknologi yang dapat membantu masalah kecederaan tersebut? Jangan ke mana-mana, kita tunggu selepas ini. Sepak takraw adalah sejenis permainan yang laju, pantas dan mendebarkan. Tahu tidak, kelajuan bola sepak takraw boleh mencecah sehingga 80 km sejam. Kelajuan ini meningkatkan kemungkinan kecederaan teruk dan membahayakan pemain-pemainnya. Untuk mengurangkan risiko kecederaan tersebut, Dr. Nasrul berjaya mencipta sebuah bandana yang dinamakan Pro-B. Apa itu Pro-B? Protektif bandana ini adalah pemakaian satu key ataupun disebut sebagai bandana dalam komuniti pemain bola takraw yang mana dalam bandana tersebut kami telah bangunkan dia dengan memasukkan elemen keselamatan iaitu material yang boleh menyerap hentakan. Material yang boleh menyerap hentakan ini kami bangunkan dan kami kaji di makmal. Dan bila kita buat kajian, dia boleh menyerap hentakan bola takraw itu sehingga mencecah 40 ke 50%. Apabila elemen itu dilengkapkan kepada bandana tersebut dan dipakaikan kepada pemain, maka pemain akan boleh mengelakkan kecederaan dan boleh meneruskan latihan secara intensif tanpa rasa risau kepada keselamatan kepala. Seiring dengan aplikasi teknologi, maka terciptalah Pro-B atau Protective Bandana yang memberi penyelesaian kepada isu keselamatan pemain, khususnya di bahagian kepala. Baru-baru ini, dengan Protective Bandana tersebut, kami telah bawa ke satu International Innovation Expo ataupun ITEX 2022. Alhamdulillah kami berjaya menerima anugerah emas ataupun gold medal daripada kategori sukan. Tetapi, apakah bezanya dengan bandana biasa? Apakah teknologi yang digunakan untuk menyerap hentakan? Antara elemen yang membolehkan juri memberi kami gold medal baru-baru ini adalah bagaimana kami berjaya kekalkan tradisi pemakaian itu sendiri, iaitu elemen bandana, kain yang digunakan adalah full cotton yang mana menjadi keselesaan untuk pemain takraw. Yang kedua, kita telah bangunkan dari sudut pemakaian itu sendiri yang menjadi keselesaan kepada atlet. Dan yang ketiga adalah elemen terbesar kami dalam Protective Bandana, iaitu elemen foam ataupun elemen penyerap hentakan itu sendiri. Tapi kan, saya tertanya-tanya juga, adakah bandana ini boleh dipakai ketika pertandingan antarabangsa? Dan apakah reaksi Badan Sepak Takraw Dunia terhadap bandana Pro-B ini? Apabila kita rujuk secara terus dengan pihak ISTAF, International Sepak Takraw Federation dan juga melalui perlembagaan peraturan itu sendiri, peraturan perlawanan sepak takraw, penggunaan Protective Bandana ini adalah salah satu kelengkapan sukan dari sudut keselamatan sahaja tanpa memberi advantage ataupun kelebihan kepada kita untuk mendapat mata. Jadi selagi mana Protective Bandana ini
tidak membantu pemain untuk menghadiahkan mata pada mereka. Contohnya, dengan memberi kelajuan bola yang lagi tinggi bila memakainya, maka ia menyalahi peraturan. Adapun protektif bandanan ini tidak. Dia hanya membantu menyerap hentakan dan memberi keselesaan kepada atlet ataupun pemain takraw itu sendiri sahaja. Sukan takraw sungguh pun ia dikenali sebagai sukan tradisi atau sukan rakyat. Ia tetap memerlukan teknologi bagi mempertingkatkan mutu dan kualiti sukan tersebut. Malah sukan yang asal-usulnya datang dari rantau kita sendiri harus diberi perhatian supaya sambutannya semakin meluas. Sukan sepak takraw adalah acara prospek pingat dalam acara Sukan Asia dan Sukan SEA. Malaysia dan Thailand adalah dua musuh ketat yang sering bertemu di acara akhir dalam banyak kejohanan. Malaysia kini berada dalam kedudukan ranking kedua di belakang Thailand di peringkat dunia. Untuk pasukan negara yang kita gunakan latihan pada ketika ini lebih kepada sistem pertahanan. So apa yang dapat saya kenal pasti untuk kita mengatasi Thailand, kita kena ada serangan yang begitu baik. Terutamanya tekong lah yang kita tengok dari segi feeder dengan killer. Kalau kita buat kajian dengan Thailand tak jauh beza. Tetapi apa yang membezakan adalah serangan kita tekong. Kalau kita mampu melahirkan tekong-tekong yang boleh setaraf dengan Thailand, so itu akan membantu. Tetapi apa yang kita amalkan sekarang, apa yang kita usahakan sekarang ni, dari segi sport science yang akan membantu kita dari segi biomekanik. Macam mana kita nak mendapatkan satu angle yang servis yang baik, kan? Dari segi flexibility, yang itu yang kita cuba terapkan supaya dapat improve lah. Yang itu yang saya nampak. So untuk sistem latihan yang kami guna pakai dalam pasukan kebangsaan, kita menggunakan sistem defensif dan attacking. Attacking ni seperti biasa dari segi killer dan tekong. Itu kita panggil sistem attacking. Dari segi servis, dari segi rejaman. Tetapi dari segi defensif ni pertahanan. Pertahanan kita menggunakan sistem manual. Kita menggunakan tangan untuk baling bola, kita menggunakan raket tenis yang menggunakan tenaga kerja yang kuatlah daripada jurulatih. Tetapi dari segi kelajuan, kita terpaksa menggunakan raket tenis untuk mendapatkan kelajuan yang melebihi daripada 70 km sejam. Beberapa usaha telah dijalankan untuk membantu proses latihan permainan sepak takraw. Teknologi digunakan untuk membantu mempertingkatkan prestasi ketika latihan dan skill individu. Kita berehat seketika. Selepas ini saya nak tunjuk satu lagi inovasi dalam sukan sepak takraw. Okey, mari saya perkenalkan inovasi seterusnya dalam sukan sepak takraw. Direka bentuk oleh pihak UMP, Universiti Malaysia Pahang. Setiap kali latihan takraw dijalankan, jurulatih terpaksa memukul berpuluh-puluh bola takraw dengan menggunakan raket ke arah pemain. Jadi kan, alangkah baiknya kalau ada satu alat yang boleh menggantikan tugas jurulatih takraw ini. Ball launcher mengaplikasi teknologi mekanikal dan elektronik dalam penciptaannya. Fungsi alat ini dapat mengawal kelajuan dan jumlah bola yang dikeluarkan pada satu-satu masa. Ia juga dilengkapi alat kawalan yang membolehkan ia mengubah kelajuan bola.
jurulatih hanya perlu menekan picu macam pistol tu untuk melancarkan bola ke arah pemain. Alat ini boleh digunakan untuk melancarkan bola pada satu-satu masa dan mengawal kelajuan bola menggunakan alat kawalan jauh, dan dilengkapi dengan ruang penyimpanan di mana kita boleh menyimpan sehingga 10 biji bola takraw pada satu-satu masa. Ball launcher membolehkan jurulatih mengawal atau memberi arahan pada jarak sejauh 200 meter dengan hanya menekan satu picu. Dengan ini, jurulatih boleh berada di mana-mana posisi yang sesuai untuk melihat proses latihan sambil bola dilontarkan kepada pemain secara kawalan jarak jauh. Tapi, apa lagi kelebihan mesin ini? Apabila bola dilancarkan secara manual, jurulatih susah nak tentukan kelajuan dan sudut yang dikehendaki. Jadi, dengan adanya mesin pelancar bola takraw ini, balingan yang dihasilkan adalah lebih konsisten mengikut spesifikasi yang dikehendaki. Dengan adanya alat ini, ia boleh membantu kualiti latihan, khususnya membantu jurulatih. Dengan kemampuan mengawal kelajuan bola, alat ini membolehkan jurulatih menyediakan rutin yang lebih intensif kepada pemain berbanding kaedah konvensional yang menggunakan kudrat manusia. Masalah sebelum ini, jurulatih tidak dapat mengawal kelajuan balingan atau hantaran kepada pemain. Kalau kita tengok dari segi penambahbaikan, memang baiklah sebab dia boleh menghasilkan dari segi kelajuan. Tanpa menggunakan jurulatih yang ramai, mampu untuk melakukan latihan. Yang itu baik, tetapi ada kekurangan dari segi variasi bola. Menggunakan mesin tu dari segi kelajuan, ketepatan dia dapat. Tetapi untuk bola tu datang dari segi lengkungan bola, dari segi position bola, di situ ada kekurangan. Tetapi kalau ada mesin tu, kita boleh menambahkan sistem latihan kita dengan pelbagai-bagai lah. Mesin ada, raket ada, tangan ada. Salah satu usaha yang baik lah. Ball launcher dan penggunaan bandana Pro B memberi dimensi baharu kepada rutin latihan pelatih sepak takraw. Usaha menggabungkan aplikasi teknologi harus dilipat gandakan bagi memastikan Malaysia menjadi jaguh dunia dalam sukan sepak takraw ini. Untuk ranking dunia, Malaysia masih di tangga yang kedua di belakang Thailand. Tetapi apa yang dapat saya katakan, prestasi Malaysia sekarang ni dah ada peningkatan yang kita mampu untuk bersaing. Tetapi untuk kita mengatasi Thailand tu masih lagi dalam proses untuk kita memperbaikilah. Kalau kita tengok Thailand sebenarnya dia punya akar umbi lah, program akar umbi. Dia punya pelapis tu daripada sekolah, kemudian dia ada pelapis, kemudian dia ada elit dia banyak dia punya pemain. Dari segi persaingan memang banyak. Satu lagi, saya tengok sekolah sukan dia pun memang terlalu banyak. Dekat Malaysia ni, kita punya pemain, kita punya kuota untuk kita pilih tu tak ramai. Jadi persaingan untuk mewakili negara tu saya tengok tak berapa ramai. Jadi kalau kita boleh wujudkan program akar umbi ni supaya kita menghasilkan daripada bawahan ni banyak bakat-bakat yang baru, tak mustahil akan datang kita akan dapat banyak produk untuk mewakili negara. Memang sepatutnya untuk mengecapi kegemilangan, kita perlu melatih anak-anak kecil sejak di pangku sekolah lagi. Bak kata pepatah, kalau melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Hari ini hanyalah sebahagian sahaja anda dihidangkan kisah teknologi dan sukan. Sebelum berakhir, saya nak bawa anda ke sebuah kelab bola sepak kanak-kanak yang namanya Lestari Viper. Sebenarnya kami bermula daripada berbagai peringkat umur. Kami bermula daripada kanak-kanak berumur 5 tahun sehingga 16 tahun. Dan sebelum ini kami juga ada kategori veteran
Walau bagaimanapun kekangan masa, kami tidak dapat meneruskan kategori veteran. Kami meneruskan perkembangan bola sepak ini dengan kategori akar umbi yang bermaksud daripada umur 5 tahun saya masukkan tadi sehingga 16 tahun. Untuk tahun ini kami merehatkan sebentar 16 tahun. Selepas Covid melanda, kita perlu restructure balik pasukan untuk mengelakkan tidak dapat diuruskan dengan cara baik, dengan sistematik. So kami bermula daripada 5 tahun sehingga 14 tahun untuk 2 bulan pertama ini. Alhamdulillah dengan kerjasama semua jurulatih kita juga berjaya hingga ke hari ini. Untuk makluman, kita salah satu kelab yang berdaftar dengan FAM. Kita juga mendapat akreditasi bronze gangsa daripada FAM yang mengadakan pakej Super Rimau. So kami antara kelab pertama yang kumpulan pertama yang mendapat pengiktirafan. So FAM ada mengiktiraf ada 3 kategori, gold, silver dan bronze. Kami bermula dengan bronze dahulu. Yang gold tu umpama kelab Akademi JDT Selangor tu yang kelab yang organisasi yang besar. Kemudian silver ada beberapa kelab yang seperti kami telah mendapat silver dan kami bronze. Jumpa lagi dalam episod lain di minggu hadapan dengan topik yang lebih menarik dalam Game Changer.